Okey. Okey, diharap semua cikgu dapat mengisi poll dan soalan poll telah saya dapat respon daripada semua. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan membuat poster menggunakan Google Drawing dan juga menggunakan aplikasi Canva. Perkongsian pada hari ini adalah berdasarkan daripada 3 sesi yang pernah kita buat sebelum ni dan hasil dapat ditunjukkan dengan menggunakan Google Jamboard. Okey, pertama sekali Google Drawing untuk membuat poster. Kepentingan poster dalam era sekarang ni, kita tengok COVID-19 kan, jadi semua kita buat secara online. Jadi mengambil peluang segala aktiviti diadakan secara online dengan membuat satu poster dapat memberi impak yang sangat tinggi untuk mengajak peserta sama ada murid ataupun ibu bapa untuk turut serta. Sebab dengan hanya ada poster saja orang nampak segala-galanya dan dengan ada poster ni promosi aktiviti sekolah tu akan menjadi lebih menarik. Okey ya. Saya akan share screen. Nanti cikgu-cikgu lain yang dia masuk lambat pun dia akan boleh masuk terus. Tapi saya dah pesan semua kena sertai dengan buka email MOE sebab dekat situ saya dah send melalui kalender. Senang ya, tak payah saya nak approve lagi. Okey. Okey, untuk membuka Google Drawing, kita mulakan dengan Google Drawing. Okey, biasa kalau cikgu buka akaun Google MOE, kita akan dapat paparan macam ni ya. Okey, pergi dekat Waffle dan masuk ke dalam Drive. Masuk ke dalam Drive dan klik New. Okey, klik New. Okey, klik bawah sekali. Okey, sebelum saya teruskan dengan Google Drawing, kita tengok satu persatu supaya nanti saya dapat cover untuk semua ni kalau ada mana-mana cikgu yang memerlukan perkongsian penggunaan semua aplikasi dalam Drive yang ada ni ya. Google Docs biasa kita gunakan untuk membuat menyediakan dokumen. Dengan satu dokumen tu pelbagai cara boleh digunakan. Semua boleh masuk link, boleh masuk teks, gambar dan sebagainya. Okey, Google Sheet. Daripada Google Sheet ni sama dengan Microsoft Excel yang kita buat. Okey, tapi ni adalah secara online. Okey, Google Slide sama dengan PowerPoint, membuat presentation dan semua ni kita boleh share dengan murid di dalam Google Classroom. Okey, Google Form. Google Form adalah asas kepada segala maklumat yang kita dapat. Okey, sekarang ni kalau kita kutip maklumat daripada Google Form ni, kita akan transferkan ke Google Sheet. Dekat response tu akan dapat Google Sheet. Dan seterusnya dapat tunjukkan data daripada respons yang kita collect daripada guru-guru dengan menggunakan data studio. Okey, asas data studio pun saya dah tunjukkan dalam sesi kita yang kedua. Okey, sesi yang kedua, asas penggunaan daripada Google Form kepada Google Sheet, daripada Google Sheet kepada data studio. Jadi maklumat tu dapat dipaparkan kepada murid. Dan maklumat yang kita paparkan kepada murid akan ditapis maklumatnya. Kita tak boleh tunjukkan semua. Jangan tunjukkan nombor IC murid sebab kita melanggar ada satu akta yang berkenaan dengan maklumat peribadi murid ni. Okey, Google Form. Okey, seterusnya tengok Google Drawings. Kalau kat bawah ada Maps, Google Site. Okey, Google Site kita boleh menyediakan satu site yang macam dia punya persamaan lebih kurang macam buat blog. Okey, Google Site. Tapi ni semua di bawah Google. Ini adalah kemudahan yang disediakan kepada pemegang MOE. Semua guru ada MOE kan? Okey, Google Jamboard kita dah sentuh sebelum ni pada sesi perkongsian yang pertama. PDAC. PDAC ni adalah sama dengan kita mengajar menggunakan PowerPoint tapi dalam di atas talian. Murid-murid boleh tengok satu PowerPoint, satu slide, sama tengok slide
hanya dengan menggunakan apps Pear Deck. Okey, kita teruskan dengan Google Drawings hari ini. Okey. Google Drawings. Sekarang ni kita dah buat perjumpaan co-curriculum kan. Sebelum ni ada perjumpaan co-curriculum, dah 3 ke 4 perjumpaan. Dan kebanyakan aktiviti yang dilakukan oleh kelab dan persatuan adalah mereka logo. Okay, jadi dengan menggunakan Google Drawing, murid boleh mereka logo yang sangat original. Okay, sebelum ni kita beritahu murid mereka boleh gunakan apps. Sekarang banyak ada apps logo, logo maker dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan apps, murid-murid ada kemungkinan apps yang digunakan tu ada watermark. Lepas ada watermark pun design yang direka oleh murid mungkin sama. Sebab kebiasaan apps yang digunakan adalah apps yang secara percuma. Dia punya features tu kurang. Okay, features dia tak banyak. Jadi ada kemungkinan logo tu sama, kemungkinan logo tu ada watermark, lepas tu tak boleh nak download. Okay, cara solutionnya adalah dengan menggunakan Google Drawing. Okay, Google Drawing. First, kalau kita buka Google Drawing ni, kalau ada soalan tanya ya. Okay, setakat ni faham. Okay, first kalau kita buka Google Drawing, contoh hari ni kita nak buat satu poster. Okay, poster pembukaan sekolah lah konon. Okay, poster pembukaan sekolah. Okay, dah namakan tajuk file name. Okay, di dalam file, apa yang boleh kita buat? Okay, kita boleh create new drawing. Okay, dan ada template yang disediakan. Tapi kalau template ni dia agak limited lah. Limited, cuma kita menggunakan template untuk mendapatkan idea. Okay, mendapatkan idea macam mana nak buat. Okay, template ni biasanya disumbangkan oleh guru-guru yang lain, pemegang akaun MOE yang lain. Okay, ni dari MOE, okay ni general. Jadi dah ada dia punya template. Kalau kita nak gunakan cara kita sendiri, kita tengok kat sini ada tak poster. Essay, report, di poster tak ada. Jadi kita boleh buat dengan klik new. Okay, tadi kita dah ada satu kan, tak payah klik new. Okay, make a copy ni daripada poster yang ada, kita nak make a copy dan juga dan buat satu perubahan daripada yang dah sedia ada. Misal kata bulan lepas dah buat satu poster, bulan ni nak buat poster baru tapi nak standard, nak tukar tarikh je. Okay, just make a copy. Okay, email file kita boleh share, download. Okay, boleh download sebagai PDF, JPEG, PNG. Okay, biasa yang digunakan ni. Okay, SVG ni lebih kurang PNG ni juga. Tapi dia punya transparency tu berbeza. Okay, make available offline dan version history. Kalau nak tengok version history, maksud apa yang telah kita buat sebelum tu, mungkin kita buat dalam 2 jam, dalam 2-3 minit sebelum ni, kita nak back semula, just klik dekat version history. Okay, rename, move, cara nak simpan ni dalam folder mana. Okay, seterusnya edit. Okay, fungsi yang ada di edit. View. Okay, nak besarkan, nak kecilkan. Okay. Dan insert. Okay, inilah yang saya nak sentuh hari ni. Kita tengok insert yang boleh dimasukkan semasa membuat poster menggunakan Google Drawing. Kita boleh masukkan image. Image tu menggunakan sama ada image yang ada dalam komputer sendiri. Nak search dekat mana? Nak search kat Google, contoh kita nak cari hari ni, nak cari gambar sekolah. Okey, sekolah. Jadi kalau pemilihan gambar-gambar yang ada ni, pastikan kita tidak melanggar hak cipta, ambil gambar secara atas talian. Okey, contoh kita nak ambil gambar ni. Just klik saja. Okey, just klik saja di sini dan insert. Kini nak masukkan gambar. Masukkan gambar dengan menggunakan bahan yang ada online. Okey, boleh gunakan drive. Dari drive yang cikgu ada. Sama ada drive disimpan di Google MOE, daripada akaun MOE, daripada email dan akaun email yang ada. Tapi biasanya drive ni dia akan aktif kepada email yang kita guna masa buka Google Drawing ni. Kalau kita sekarang ni guna Google Drawing menggunakan akaun MOE, jadi drive ni dia akan link terus kepada drive
MOE. Okay, tengok ni, recent. Okay, kalau kita ada share, sebelum ni kita ada share kita punya email, Gmail, bahan drive tu kita share kepada MOE, jadi boleh buka dekat sini. Okay, share with me. Apa yang kita share? Boleh tengok. Okay, my drive hanya MOE saja. Tapi kalau share ni, kita dah share sebelum ni ataupun kawan-kawan lain dah share. Okay, seterusnya kita tengok image yang boleh masuk juga melalui Google Photo. Okay, Google Photo macam biasa sama ada yang kita share ataupun dalam Google Photo sendiri. By URL kalau kita dah tahu gambar tu dekat mana. Gambar lencana sekolah memang dah di-upload. Okay, link tu dekat mana, just klik saja link. Okay, ataupun kamera kalau kita ada webcam ataupun nak screenshot, nak ambil kamera dengan menggunakan webcam dalam laptop sendiri. Okay, text box boleh masukkan teks. Contoh dekat sini kita nak masukkan teks. Okay, kita nak masukkan teks pembukaan sekolah. Pembukaan sekolah selepas KP lah katakan. KP2. Okay, ni teks yang kita pilih. Daripada teks tu, pembukaan. Okay, daripada teks tu, macam biasa kalau kita gunakan Word, kita gunakan Google Docs sebelum ni, nak besarkan. Okay, nak besarkan. Klik saja dekat sini. Okay, warna, nak tukar warna. Warna yang ada kat sini. Kalau custom warna ni, kita boleh pilih warna yang lebih detail. Okay, warna kita nak tukar warna kuning lah katakan. Okay, font yang macam mana? Pilihan font yang ada di sini. Okay, pilihan font yang ada di sini. Okay, untuk sesi sebelum ni, masa buat Jamboard hari tu, saya dah ceritakan berkenaan dengan dapatkan font yang lebih menarik dengan menggunakan Cool Text. Okay, Cool Text just type saja. Tapi kalau Cool Text ni kita kena download dulu, lepas tu baru dapat masukkan. Tapi bila masukkan dalam Google Drawing, kita masukkan sebagai picture. Okay, apa yang menariknya dalam Cool Text ni, kita ada pelbagai pilihan font. Okay, jadi nak bagi poster tu menarik, lain daripada yang lain, kita gunakan saja di Cool Text. Kita buat terus ke sini. Kejap. Okay, Cool Text ni, free fonts. Okay, ni ada pelbagai font yang lebih menarik berbanding kalau dekat dalam Google Drawing tadi, font yang ada hanya ni saja. Dia limited. Okay, tu bergantung kepada kreativiti dan semua ni kita perlu explore sebenarnya. Okay, contoh kita ambil teks ni. Impact. Highlight dulu. Highlight dulu perkataan tersebut. Impact. Okay, kalau misal kata nak buat program, jadi kita nak program tu menarik dengan poster saja, orang dah dapat segala maklumat dan cara kita mempromosikan program tu sebenar lebih kepada poster. Tapi dalam masa yang sama, bila kita gunakan poster, kalau program diadakan secara atas talian, kita share di Telegram, share di WhatsApp, poster dan juga link yang live. Jangan poster saja sebab kalau poster saja link tu tak live. Kita sertakan dengan link yang live sekali. Okay, dekat insert ni lagi boleh masuk teks, boleh masuk shape. Okay, shape yang boleh dimasukkan pelbagai pilihan yang ada. Contoh shape dekat sini. Maklumat apa yang kita nak letakkan. Boleh tukarkan warna shape. Okay, warna shape kita nak jadikan kuning juga. Okay, highlight kan. Okay, masukkan table. Kalau misal kata ada jadual yang nak dipaparkan dekat poster tu ataupun jadual untuk bahan PDPC pun boleh. Sebenarnya Google Drawing ni kita boleh gunakan untuk poster, kita guna untuk buat logo, buat
presentation untuk murid. Daripada situ bila kita dah save PNG terus masuk dalam Google Slide, dalam Google Doc. Okay. Okay, seterusnya carta, boleh dimasukkan carta berdasarkan dengan maklumat. Tapi nak lagi senang, carta tu kita buat dah proses daripada Google Sheet. Okay, diagram. Kalau nak buat carta organisasi bilik-bilik khas. Okay, masukkan saja diagram. Contoh yang ada kat sini dah ada. Okay, just kita ubah saja dan segala apa yang kita masukkan dari sini, okay, kita boleh tukar. Nak tukar warna dia boleh tukar ikut kreativiti. Semua ni boleh diolah. Contoh kalau kita nak masukkan carta organisasi sekolah. Okay, carta organisasi sekolah. Teks ni kita tukarkan kepada warna putih. Tukarkan kepada warna merah ke. Okay, ni masukkan diagram. Fungsi dia sama macam Google Slide. Google Slide ada juga fungsi ni, tapi lebih detail nak buat poster kita gunakan Google Drawing. Okey, seterusnya fungsi yang ada Word Art. Okey, Word Art dah biasa kan dalam Google Doc dan juga dalam Microsoft Word. Okey, special character, links. Links yang kita nak masukkan ni. Okey. Contoh kita nak masukkan link berkenaan dengan pembukaan sekolah. Okay, dapatkan saja dan pastekan kat sini. Contoh saya buka kat sini. Tak tahu Bandar Tasik Kusuma kat mana konon. SMK Bandar Tasik Kusuma. Okay, kalau kita buka kat sini je, link kita ambil. Kita ambil link kat sini, copy, balik semula ke poster tadi. Insert, link. Okay. Nanti dia akan link kepada website yang kita ambil tadi. Okay, komen. Kalau komen pula, misal kata kita nak share bahan ni kepada pentadbir. Pentadbir setuju ke tidak poster ni nak dipaparkan ataupun ada apa-apa komen. Dia tak berkenan warna ataupun apa yang ada. Kita boleh saja tulis mohon Sir David. Okay, Sir David. Semak poster ini. Okay, dan kita masukkan add. Okay, kalau ada tanda add kat sini, maksudnya kita nak masukkan share dengan siapa. Okay, jadi address Sir David dekat sini. Okay, berapa ya? Ataupun saya bagi. Ya, berapa Sir David G? G4333. 4333? Ni kan? Okay, dah ada. 113, ya. Okay, already here. Okay, so saya akan assign kepada Sir David untuk komen. Nanti dia boleh komen dekat sini. Okay, share with one person untuk komen. Ataupun boleh edit. Bukan saja boleh komen, boleh edit kalau nak tukar. Okay, kalau Sir nak tukar sekarang, Sir nak tukar color, nak tambah color, boleh sekarang sebab saya dah share. Okay, tambah lagi, saya nak tambah lagi kepada siapa yang saya nak share ni. Just saya tekan kepada insert, comment. Saya nak share ni juga kepada Kak Asmida. Kak As, tolong edit. Jadi poster yang kita buat tu adalah hasil daripada kolaborasi. Okay, jangan lupa masukkan add. Kalau ada add tu boleh link terus kepada cikgu tersebut. Okay. Okay, boleh komen ataupun boleh edit. Okay, kalau kita tak nak ramai yang edit, mungkin banyak tangan nanti dia jadi lain pula kan. Kita nak dia komen je.
Dia kata tolong tukarkan kepada warna merah. Jadi tukarlah warna merah. Macam Sir David tadi saya dah bagi untuk edit. Sir David boleh tukar sekarang ni. Boleh buat terus. Tapi untuk Kak Asmida tadi, saya send Kak Asmida tolong edit ataupun tolong respon kan. Mungkin dia akan tulis komen saja. Okey, tolong tukar warna. Jadi yang kena buat adalah saya ataupun Sir David. Kak As tak boleh buat sebab Kak As dapat dia bagi pendapat saja. Kalau kita nak sharekan, contoh kita dah ada poster final, nak mendapat nak mendapat green light daripada pengetua. Okey, pengetua setuju tak? Hantar komen. Jadi pengetua akan buka email dia, dia nampak dah ada link kepada sini dan dia akan terus dia cakap, okey okeylah setuju. Sebelum ni kalau kita buat mungkin kita buat sebelum ni tapi kita dah save benda ni, kita dah ada bahan sebagai JPEG, kita send dekat WhatsApp. Okey, pengetua tolong ni, macam tu menggunakan WhatsApp. Tapi kalau kita nak budayakan dengan buat terus, sama ada nak minta pengetua komen ataupun pengetua pun boleh edit, jadi benda tu terus siap. Tak adalah 2-3 kali nak buat. Contoh kalau sebelum ni kita buat banner sekolah kan, kita cari orang luar, okey seni ceria bagilah contoh, okey ni design. Kita kata nak tukar ni. Mungkin apa yang ditukar tu ikut apa yang kita nak sebenar. Tapi mungkin apa yang ditukar tu dia pun tak faham, kena lagi tukar 2-3 kali. Jadi cara macam ni akan lebih cepat. Dan dah ada dia punya proses, kita dah tengok dah. Kalau nak tengok tu dari version history. Okey, tengok version history. Okay, kalau nak tengok version history kita boleh tengok hanya yang saya buat je tadi. Kalau ada orang lain edit, kat sini kita tengok March pukul 9.07. Okay, later saya buat yang ni. In case kalau Sir David dah boleh edit, nama Sir David pun akan naik sini. Jadi kita boleh trace siapa yang mengubah poster yang kita dah bagi ni. Tapi poster tu boleh diubah hanya kepada penerima yang telah dilantik untuk jadi editor. Kalau komentar dia akan komen saja. Dia tak boleh nak masuk dekat sini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula insert, apa lagi yang boleh insert. Okey, insert dah habis ya. Insert dah sampai komen dah habis. Okey, format yang ada. Format yang ada kita tengok border color. Kita nak buat border dekat poster kita tu. Okey, nak buat border warna merah lah katakan. Apa ni? Okay, dah settle ya. Okay, kita nak masukkan border color warna merah. Lepas tu dia punya size tu berapa? Okay, 1 sampai 24. 24 ni tebal. Kalau 1 tu nipis je, tak nampak pun dia punya garis tu. Kecil je. Okay, kalau misal kata 12, ni size untuk border. Okay. Okay, seterusnya format yang ada dekat sini, format options. Format options, biasa kalau kita buat gambar, buat poster, kan ada nak edit sikit. Kalau pakai apps, ada setengah apps tu kita dah pilih filter terus jadi. Inilah filter yang ada sebenarnya, yang kita boleh adjust sendiri. Okay, size dan rotation. Okay, size dan rotation ni dia bergantung kepada pelbagai size. Okay, kalau kita tengok sebenarnya dia ada pelbagai size yang boleh kita gunakan untuk pelbagai aplikasi. Okay, tak semestinya kalau banner size tu size A4 kita ni. Jadi bila kita hantar dekat printing, orang banner nak print, dia tak ngam size tu. Okay, jadi ini ada pelbagai size yang ada yang boleh digunakan. Okay, untuk reference saya akan masukkan link reference ni dalam komen. Okay, kena ingat ya, ada pelbagai size. Mungkin size tu sebagai size poster ataupun size tu sebagai banner ataupun size tu sebagai size memang untuk buku, e-book. Mana tadi? Dia tak link balik. Tak apalah, nanti saya share size. Ni yang tadi yang saya share ni bukannya size. Okay, different size tu bukan kat sini. Nanti saya akan share balik. Sebab tadi saya dah copy benda lain. Okay. Okay, size, pelbagai size.
Jadi format options yang lain, kita tengok rotation, kalau gambar tu nak diterbalikkan, nak flip. Okay, nampak dah terbalik kalau flip. Okay, 60 dia terbalik. Rotation. Kalau kita gunakan apps, dia dah sedia buat. Okay, flip. Position. Position nak dekat tengah ke, dekat atas ke, bergantung kepada cara kita nak olah. Ni semua dah center ya. Okay, recolor. Recolor kita nak jadikan ini macam kita tak nak colourful, kita tak nak colour yang sebenar. Okay, boleh pilih pelbagai pilihan yang ada dekat sini. Okay, semua merah. Light. Ni. Okay. Kadang-kadang recolor ni kita perlukan sebab nak match dengan teks. Kalau biasa kalau colourful sangat, macam sebelum ni dia colourful sangat kan, semua colourful, jadi teks tu tak nampak jelas. Okay, nak menampakkan jelas ni kita gunakan fungsi recolor. Okay, ni recolor. Jadi teks tu memang ngam. Warna putih kalau guna dengan merah, semua boleh nampak. Tapi kalau warna putih, ada pula pelbagai color yang ada sebelum ni, color tu akan effect. Okay, adjustment, brightness. Just want to ask you, ini yang kedai-kedai banner yang mereka gunakan semua inilah. Ya, kedai banner dia ada pakai software. Kedai banner dia pakai software, tapi kalau kita nak buat sendiri, biasa kalau kedai banner dia akan ambil upah design kan. Kalau kita nak design sendiri, ikut taste kita, nak hantar dekat dia untuk print je, kita kena refer dekat yang tadi saya kata size banner. Kalau kedai banner dia ada software dia, tapi yang ni secara percuma. Semua boleh guna kalau yang ada MOE. Okay ya. Ni transparency. Transparency. Okay, nak bagi merah tu nampak jelas. Okay, background. Sebab kita nak highlightkan dekat perkataan. Biasa kalau buat poster ni kita highlightkan kepada perkataan. Gambar tu sebagai background untuk tarikan saja. Okay, seterusnya kita reset balik dan drop shadow. Tengok ni efek-efek yang ada kepada gambar. Okay, nanti cikgu boleh explore lah yang seterusnya. Okay ya, kita tengok pula format ada ni. Order. Okay, order. Gambar ni kita nak contoh kat sini kita dah ambil ni kan. Shape ni. Order sama ada kita nak letak dekat belakang ke ataupun dekat depan ke. Bergantung. Sebab ni satu lapis saja. Kalau kita buat layer, kalau kita buat banyak layer nanti kita akan trace gambar mana yang dekat depan, gambar mana yang dekat belakang. Sebab tu bila kita susun gambar, kalau misal kata dah gunakan gambar yang kita gunakan background remover. Pernah guna tak background remover? Dengan background remover ni lah kita boleh masukkan gambar pengetua seorang saja dekat sini, tapi background ni dekat kelas ni. Okey ya. Option dah ada, arrange dah tengok. Tools, okay, tools ni lebih kepada technical ya, dari segi ejaan, dari segi reference yang ada. Okay, saya tengok balik dekat sini tadi lupa nak cerita pasal line. Okay, line. Kalau nak masukkan line, ada line, arrow dan cikgu-cikgu sebelum ni dah ada beli drawing pad kan? Ingat tak awal tahun hari tu masing-masing kena ada drawing pad, kita masuk ada in-house untuk gunakan OneNote dan gunakan di Jamboard. Dengan menggunakan fungsi scribble, okay, kalau scribble ni sekarang saya gunakan saya punya drawing pad, kita boleh melukis. Murid boleh melukis. Dia boleh serlahkan kreativiti, sama ada dia nak lukis kat sini. Tulisan tu kena cantik lah. Okay. Ataupun nak tanda tangan. Pengetua dah tanda tangan. Tanda tangan boleh terus dekat sini. Dekat Google Drawing. Kalau misal kata dah ada buat sijil, nak buat e-sijil, nak dapatkan tanda tangan pengetua. Okay, kita share dekat sini. Lepas tu send dekat pengetua as editor. Jadi dekat sijil yang kita bagi tu, dia akan sign lah. Tapi kena tahulah cara penggunaannya. Nampak sign dah masuk dekat sini. Okay, nak minta siapa lagi sign? Sebab sekarang ni banyak aktiviti, banyak program diberi dengan menggunakan e-sijil. Jadi nak dapatkan tanda tangan supaya tanda tangan tu lebih sharp,
Berbanding kalau kita ambil tanda tangan seseorang tu dengan masukkan file PNG, mungkin dia akan lari sikit daripada garisan, lari sikit, cara macam ni lah. Kita share saja picture sijil yang kita dah buat, dah draft, share dekat pengetua sign. Jadi dah siap. Okey, seterusnya arrange tools. Okey, ini adalah fungsi yang ada untuk Google Drawing. Ada apa soalan tak sebelum kita save, kita download ni sebagai PNG dan save kat laptop masing-masing. Lepas tu nanti kita nak tengok Canva pula. Perbezaan Canva dan juga Google Drawing. Ada tak? Kalau dah lepas daripada Scribble, nak balik semula, ambil dekat ni, select. Ni boleh buang terus. Fungsi yang ada dekat dalam Google Drawing ni, kombinasi dekat Google Doc, kombinasi dekat Google Jamboard, kombinasi Google Slide, semua ada dekat sini. Kalau dekat Google Slide, kita tak boleh nak scribble, tak boleh nak lukis, tapi kalau dekat sini kita boleh lukis. Kalau dekat Google Doc, limit untuk gambar tu tak sebanyak yang ada dalam Google Drawing. Kan kita boleh filter, kita boleh cari semua tu. Okey. Mana tadi? Okey, saya buang balik ni lah ya. Contoh kan, esok saya baru dapat maklumat, esok ada sesi, ada meet mesyuarat untuk sesi pembukaan sekolah kan. Okey. Bolehlah nanti cuba buat satu poster dengan menggunakan Google Drawing, dengan tarikh dah ada semua, nanti bolehlah kita up saja dekat dalam WhatsApp. Ni daripada cikgu sendiri buat poster tu. Pelbagai poster. Okey. Ada soalan tak? Sebab ending hari ni saya nak satu poster ya. Mat pembukaan sekolah. Saya buat yang basic je sebab kalau kita nak edit-edit ni dia agak takes time dan kita akan leka untuk explore. Ini kalau kita tahu speaker siapa yang bercakap. Siapa yang bercakap nanti Tuan Haji kan. Okey, kita masukkan saja gambar Tuan Haji. Masukkan image, ambil daripada laptop. Okey, ambil daripada laptop ni. Ni saya masukkan gambar Tuan Haji terus kat sini. Kalau nak masukkan gambar macam ni, kita perlukan format file. Kita perlukan format PNG. Kalau salah, just klik kat sini. Boleh redo, undo. Okay, ni nak kena set balik sebab frame pun ikut sekali ni. Okay, jadi contoh ni dah siap. Dah siap satu yang simple je lah. Sebab kalau nak buat yang detail tu kena explore dan kita akan gunakan masa yang selepas ni. Ambil font yang cantik sikit. Tapi font ni terhad lah kalau dekat sini. Banding kalau font kita ambil dekat saya cakap tadi, cool text. Kalau dekat cool text tu pelbagai. Macam kita buat poster movie. Kat sini pun boleh buat poster movie. Okay, kalau nak save file, download, kita nak download sebagai JPEG ataupun PNG. Biasanya kalau poster yang dah siap, kita download sebagai JPEG. Okay. Dan biasa kalau kita download, segala ni boleh dibuka di dalam folder download.
Nampak dah ada ni. Okay, dah siap satu poster dan poster ni boleh di-share. Okay, maklumat kena ada lah dekat situ. Okay. Dah ya? Okay, sekarang ni saya tunjukkan penggunaan Canva. Siapa yang dah ada Canva? Sebab Canva ni kita perlu sign up dulu. Contoh kalau dekat sini nampak, okay, nampak dah ada muka saya ni, maksud saya dah ada account. Kalau cikgu-cikgu tak ada account lagi, boleh terus masuk ke canva.com. Buat pengetahuan semua, Canva telah dimasukkan sebagai salah satu aplikasi di dalam platform Delima. Okay, kalau kita buka dekat sini, dekat aktiviti ke aplikasi? Aplikasi saja. Okay, balik semula. Balik semula menu guru. Aplikasi. Okay, Canva dah ada dalam aplikasi Delima. Salah satu daripada aplikasi Delima. Sebelum ni kita dah bincang Quizizz kan. Quizizz salah satu daripada aplikasi Delima. Kalau dah ada dalam senarai ni, maksudnya ini dicadangkan oleh KPM. Dicadang oleh KPM, mungkin kalau ada pemantauan ke apa ke, fokus dekat sini saja. Sebab kita dah guna apa yang dicadangkan. Okay, Padlet. Padlet adalah satu paparan yang kita boleh buat perbincangan dengan murid-murid. Murid-murid boleh buat on the spot, terus je dia respon. Okay, Padlet. Padlet sangat menarik kalau digunakan. Okay, nanti kalau ada respon daripada cikgu-cikgu yang nak belajar guna Padlet, saya boleh tunjukkan. Okay, blank space, semua bahan yang ada, yang bahan online yang kita buat, kita kumpulkan dekat situ, kita boleh masukkan dalam satu account di blank space. Semua yang ada dekat sini, kita kena sign up ya. Kalau aplikasi ni semua kita kena sign up. Padlet. Siapa yang dah sign up? Okay. Blank space. Siapa dah sign up? Okay. Add puzzle. Add puzzle pun macam tu. Kena sign up. Add puzzle ni macam video. Kita ada video, kita buat video PDPC. Biasa kita buat video PDPC, kita cakap aja sampai habis. Lepas tu murid pun jawab soalan dah hujungnya. Tapi kalau add puzzle ni, kita buat video 3 minit. Lepas daripada 50 saat, kita stop. Tanya soalan. Budak boleh jawab tidak? Kalau tak boleh, dia kena back semula ke yang sebelum tu. Dia takkan boleh proceed tengok video sampai habis selagi tak jawab soalan. Okay, add puzzle. Ni pun menarik. Okay, Plickers. Plickers kita boleh buat assessment untuk murid-murid. Nak buat penilaian. Okay, tapi biasalah kalau apps-apps yang ada ni, ada limitationnya sebab dia percuma. Kalau nak features yang lebih, kena bayar. Plickers. Quizizz, Kahoot. Quizizz, ada features yang ada di Quizizz kat Kahoot. Ada yang ada dekat Kahoot, tak ada dekat Quizizz. Boleh pilih salah satu mana yang kita nak. Okay, Wakelet. Wakelet ni macam Facebook jugalah, kita nak adakan info, nak buat satu laman untuk macam nak buat maklumat pasal diri kita sendiri ataupun pasal sekolah. Okay, untuk Wakelet ni saya dah buat satu untuk sekolah kita. Selain daripada Facebook, kita ada Wakelet juga. Okay, Tinkercad. Yang ni sangat menarik untuk murid-murid buat mereka cipta. Dia nak reka bangunan, dia nak reka bahan, nak reka design, semua pakai Tinkercad. Okay, last kali Canva. Tengok kat sini. Kalau cikgu buka menggunakan portal Delima, just klik saja Canva. Ataupun type kat sini, saya dah buka tadi, Canva. Untuk dapatkan Canva ni, cikgu-cikgu perlu sign up dulu. Sign up dan dicadangkan dan mestilah kita gunakan saja akaun MOE. Sebab bila kita sign up, dapatkan akaun Canva ni dengan menggunakan email MOE. Sebab dekat email MOE dekat hujung nampak ada perkataan EDU kan? EDU. MOE-edu. Lepas tu kalau sesiapa yang ada akaun @edu. Kalau akaun domain yang dekat hujung tu ada edu, bila kita sign up dengan Canva, kita akan dapat pelbagai template, pelbagai features berbanding kalau kita sign up dengan Gmail. Kalau kita sign up dengan Gmail, dia punya bahan tu yang kita boleh guna terhad. Tapi kalau edu, lebih kurang macam premium. Dia bukan premium tapi lebih kurang macam premium. Banyak sangat. Okay, cikgu-cikgu boleh sign up Dah sign up? Okay, assumption saya cikgu-cikgu dah sign up.
Okay, kalau kita dah sign up, sebab ada juga yang dah biasa gunakan ni kan. Okay, dekat Canva ni ada templates. Kalau home, kita tengok home, dia akan balik semula ke paparan ni. Kalau templates, nampak banyak ni. Okay, sebab untuk Canva, macam tadi Google Drawing saya cakap size berbeza-beza kan. Tapi kalau Canva, dia memang dah setkan size dia. Size dia memang dah untuk ni, Insta Story, channel art, dia memang dah size yang memang dah ngam exactly untuk poster. Exactly untuk brochure, dah ada dia punya lipatan-lipatan tu. Okey, contoh kita nak buat poster. Pilihan pun ada pelbagai. Sebab banding dengan Google Drawing, Canva dia banyak template. Nampak? Tak pernah habis template dia. Ni saya sign up menggunakan akaun EDU. Kalau EDU banyak sangat. Kalau Gmail biasa, dia ada terhad. Dia ada tulis premium. Lepas tu dia tulis yang free-free saja boleh pakai. Tapi kalau EDU, kita boleh pilih mana-mana sahaja. Banyak pilihan dia. Tak habis, tak pernah habis kalau saya scroll. Macam tak pernah habis je. Ada lagi. Okey, contoh kita nak buat ni lah konon poster. Klik saja kalau kita nak guna. Okey, ni dia punya poster. Use this template. Sebab dari template ni lah kita boleh edit. Kita boleh edit, kita boleh personalize. Kita adapt dengan cara kita, dengan cara sekolah kita, dengan maklumat-maklumat kita. Okey, yang ada dekat sini, welcome back students, dah ada your teachers wish again. Dah ada semua ni, just masuk je. Kalau nak tukar, dekat sini kita tukar, masukkanlah logo sekolah. Okey, fungsi yang dekat tepi ni nampak templates. Templates adalah yang ada, yang kita boleh pilih. Upload. Upload dekat sini maksudnya gambar yang kita nak masukkan, kita kena upload dulu baru boleh masuk sini. Dari sini kita masuk sini, barulah boleh masuk ke dalam template ni. Okey, fotos. Fotos yang ada, fotos yang dicadangkan dekat sini. Ataupun kita boleh cari fotos yang just klik saja. Okey, klik saja gambar nak yang mana. Okey, untuk upload, sama ada kita nak upload dengan drive yang kita ada ataupun Google Drive. Google Drive kita. Kita tengok dekat Google Drive ni. Contoh banyak, kalau Google Drive saya banyak simpan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan aktiviti dan gambar-gambar yang ada ni. Okey, jadi kita klik saja dan masukkan. Ni semua dah ada dalam Drive. Jadi saya boleh pilih. Kalau saya nak gambar tu dari laptop, dah ada save dalam laptop, memang confident ada dalam laptop, saya ambil je lah. Tapi kalau saya confident gambar tu ada dekat Drive, kita ambil dekat Drive. Okey. Fotos yang disediakan oleh Canva. Fotos, macam-macam fotos yang ada. Kita just type saja. School. Ada gambar sekolah. School. Itu bersekolah. Ada gambar sekolah. Sekolah banyak ni. Masuk saja. Kalau kebetulan ada lencana SMK Bukit, type saja lencana SMK Bandar Tasik Kusuma. Masuk je. Tak ada lagi. Okay, sebab ni semua diambil dari Google. Diambil dari web. Okay. Elements yang ada. Elements ada shapes. Macam-macam bentuk yang ada kat sini. Okay. Shapes. Arrows, circle, lines. WhatsApp. Contoh kita dah kat dalam poster tu kan, kata nak melalui Google Meet ataupun melalui WhatsApp. Dapatkan logo dekat sini saja. Kalau tak ada, barulah kita kena cari dekat dekat Google. Cari dekat Google, download, save dalam laptop, upload balik dekat sini. Kalau dah ada dekat dalam Drive, cari je dalam Drive. Okey, teks yang boleh dimasukkan. Ada 3 pilihan teks asas. Ini size dia ya. Okey, dan contoh teks yang ada. Kalau dari contoh yang ada, semua ni kita boleh edit. Yang ada dalam Canva ni, semua kita boleh edit. Banding dengan Google Drawing tadi, Google Drawing dia agak limited berbanding dengan Canva. Okay. Tapi kalau gunakan Google Drawing tu,
Semua dah save dekat dalam drive. Kalau ni kita kena download masuk dalam laptop. Pelbagai. Nampak? Sebab kalau gunakan akaun edu yang hujung tu edu, banyak macam tak habis je nak pilih. Dia agak leka lah kita nak pilih yang mana. Okay. Audio ni fokuskan kepada nak buat video nanti. Video pun boleh buat dengan menggunakan Canva. Okay. Masukkan video. Okay. Nak buat e-card. Ada gambar bergerak-gerak, audio dan video. Tapi hari ni kita fokuskan kepada poster. Okay, welcome back students. Ni contoh dah ada dekat sini. Okay, perkataan yang ada. Kalau rasa tak nampak boleh besarkan. Okay, nampak ni. Okay, ni semua kita nak tukar. Jadi semua ni adalah berasaskan kepada template yang ada. Okay, besarkan kalau tak nampak. Okay, ni kita nak welcome students kan. Welcome students ni kita tukarlah nama, bukan nama sekolah ni. Kita tukar nama sekolah kita sendiri. Okay. Ketika SMK Bandar Tasik Kusuma. Dengan menggunakan Canva ni kita rasa macam confident je nak buat tahu sebab semua boleh tukar. Cuma ikut creativity ya, teachers we should explore. Okay, and lots of fun activities, the list of, okay ni tak ada lah kan. Edit saja. Nak masukkan gambar sekolah kita boleh, kalau ada gambar sekolah kita masukkan saja dengan kita upload dekat device tu dulu. Okay, kalau misal kata dah ada, okay, gambar dah sedia ada, ni contoh gambar dah sedia ada. Jadi ni bawakan ke sini. Kita klik saja. Bila klik dia masuk terus. Okay, nampak ni? Okay, contoh kita nak jadi, okay, katakan kita nak jadikan ni sebagai background. Nampak dekat sini, transparency, kita kurangkan sikit. Tak adalah nampak terang sangat kan, nak buat sebagai background je. Nak buat sebagai background. Okay, sebab fungsi background ni supaya kita boleh highlightkan teks yang ada tu. Okay. Tapi kalau misal kata nak ubah teks, kita ubah teks dulu ya, sebab kadang-kadang dia tak dapat nak attack. Teks tu dah dibawa ke bawah. Okay. Besarkan, ambil warna. Warna boleh saja ditukarkan dekat sini. Okay, warna. Okay, ni background. Itu semua ikut kreativiti. Yang penting kita dah tahu setiap fungsi yang ada dekat sini. Okay, masukkan logo sekolah konon. Logo kalau kita masukkan mesti dalam format PNG. Maksud PNG kita masukkan tanpa ada background putih kat belakang tu. Dia background dia nampak dia akan transparent dengan yang ada background belakang. Okay, PNG. Kalau kita ambil format biasa dekat keliling lencana sekolah ni akan ada warna putih, warna hitam. Tak cantik lah kan. Jadi kita nak buat ni real untuk sekolah kita, masukkan saja lencana sekolah. Ataupun nak masukkan gambar pentadbir. Contoh kat sini. Kalau gambar-gambar yang ada kat sini maksud saya dah pernah upload. Saya dah pernah upload untuk dimasukkan ke dalam poster ni. Semuanya kena upload. Okay, kalau upload media, boleh upload gambar, upload video, upload audio. Fungsinya sama. Semua ni perlu ada dalam laptop. Ataupun kalau video ni kita nak upload dari mana. Kita tengoklah daripada Drive ke, daripada Facebook, daripada mana-mana yang kita nak masukkan. Okey ya. Ni dah siap lah konon. Foto, nak masuk foto apa lagi yang ada dekat sini? Students. Pelbagai pilihan. Jadi boleh pilih saja.
Okay, position. Position gambar ni kita nak bawa ke belakang ke, nak bawa ke depan ke. Contoh ni tadi gambar tadi nampak beza ni Sebelum saya sebelum saya klik position, dia dekat sini je. Jadi bila saya ambil position, bring forward, gambar ni akan ada dekat depan. Kita boleh adjust backward, front, to back. Kalau to back nampak gambar ni dah berada di belakang bangunan. Sebab ni semua layer Dia ada layer. Ada layer gambar pokok, ada layer gambar bangunan, semua ni layer. Daripada layer, kita nak bawa layer tu ke depan, gunakan position. Sama ada gambar tu ke depan, gambar ni dekat belakang, gunakan fungsi menu position. Klik saja gambar tu dulu, position. Okay, ada soalan tak setakat ni? Kita buat sampai pukul 10 Okey. Tapi ini agak keliru sikit banding dengan yang tadi. Tadi poster lagi nampak mudah. Nampak mudah sebab yang Google Drawing kita buat memang kita punya sendiri. Kita buat dari awal sampai habis. Tapi kalau kita guna Canva, kita guna template, kita nak ubah benda yang dah ada. Seronok kalau explore sebab macam-macam. Sebab itulah bila kita dah gunakan Canva, gunakan Google Drawing, nanti kalau nak buat poster, kita boleh ikut test sendiri untuk buat poster. Kita boleh buat test sendiri, jadi nak komen ke apa, cara macam tu lah. Cuma untuk Canva ni, dia tak boleh nak komen terus. So, Canva sudah ada lah, bahannya sudah ada, kita just ubah suai saja. Ya, kita ubah suai saja, masukkan saja info. Yang penting, yang kita perlukan lah. Ya, yang penting untuk poster sekolah, lencana ni mesti ada lah. Nanti saya share lencana ni bentuk PNG. Kadang-kadang ada diorang buat, ada belakang, ada putih semua kan. Okey, seterusnya bila dah buat ni, kita pun tahu ni lah yang nak disimpan, download. Okey, download pula, suggested kita download menggunakan PNG. Ada pilihan-pilihan download. Pilihan dia pelbagai. Okey, untuk MP4 video. Kita boleh juga buat video dengan menggunakan Canva. Video PDPC, nampak cikgu bercakap, nampak skrin. Okay, tapi kalau video tu kita akan share terus kepada Canva. Kita tak boleh nak download. Okay, suggested ambil saja yang ni. Kalau contoh yang ada kat sini, dia ada one page sahaja. Kalau ada banyak page, kita nak ambil satu je, kita kena pilih page 1, page 2, page 3, tu saja. Kita jangan ambil semua. Kalau tak nanti dia akan copy page 1 sampai page 50 dan dia akan zip file. Banyak, beratlah kita punya laptop kan. Kita pilih page yang kita nak sahaja. Okay, lepas tu download. Ini dah download. Okay, segala apa yang download macam biasa akan masuk dalam downloaded file. Kita buka dekat download file, boleh ada. Okay, lepas ni klik saja continue sebab saya nak tunjukkan apa yang ada di home. Okay, kalau kita dah buat account sebelum ni, dah ada poster, jangan risau sebab semua poster, design, draft kita dah ada dekat sini. Ni yang kita buat tadi. Dah ada. Cuma dia tak update lagi ni. Cuba refresh. Okay, refresh dia tak update lagi. Kalau dah buka nanti 2-3 hari kadang-kadang refresh dia akan keluar. Dah keluar dah lencana sekolah. Ni tak ada lencana sekolah lagi kan? Sebab belum, dia tak save sepenuhnya lagi ni. Okay. Kalau kita dah pernah buat sebelum ni, Canva akan ada keluarlah kita punya design-design yang pernah dibuat sebelum ni. Jadi bolehlah nak tukar saja kalau misal kata nak standard kan. Satu ni nak standard kan daripada awal tahun sampai hujung tahun. Just nak tukar tarikh saja. Tukar saja dekat sini dan download. Okey, ni contoh-contoh yang pernah buat. Selain daripada tu, dalam fungsi Canva ni juga, sebelum ni saya pernah cerita dalam Jamboard kan. Jamboard, kita gunakan Jamboard. Dekat sini pun ada juga whiteboard online. Kita ambil online whiteboard.
Ni online whiteboard. Kalau nak mengajar ke draft-draft semua dah ada kat sini. Yang perlu dibuat hanyalah tukar sahaja. Okay. Kalau dekat sini dah ada dia punya draft, kita download draft yang ada sini. Lepas tu masukkan dalam Jamboard sebagai background. Jadi bila Jamboard kita buat sebagai background, budak dia tak boleh, murid yang dapat Jamboard untuk scribble, untuk masuk jawapan tu, dia takkan terpadam berbanding kalau kita masukkan sebagai picture. Kalau picture dia akan terpadam, tapi kalau background dia memang kekal kat situ. Okay, kita boleh refer balik dalam sesi Jamboard hari tu. Sebelum tu saya kata Jamboard kalau kita masukkan gambar budak boleh padam, tu kelemahan. Tapi bila dah jumpa online whiteboard ni, okay, fungsi yang dekat sini, kita download dulu, lepas download as picture, masukkan dalam Jamboard sebagai background. Okey, kita cuba satu Pelbagai sangat, macam-macam sangat fungsi dekat dalam Canva ni. Tadi saya tunjuk kita boleh download sebagai poster saja, tapi kita boleh perform dalam satu app tu dipanggil Smart Mockup. Smart Mockup ni lagi menarik sebab kita boleh buat video, jadi nampak poster kita tu dah ada dekat dalam laptop. Poster kita dah ada dekat dalam frame. Poster kita boleh jadi cushion. Poster kita boleh jadi t-shirt. Poster boleh jadi topi. Tu menarik. Tu kita boleh buat satu sesi lagi nanti ya. Okey, online whiteboard. Online whiteboard contoh kat sini. Saya ambil basic je lah dulu. Ni daripada online whiteboard. Sebab template yang ada ni dia dah ada layer-layer. Jadi dah ada layer ni, layer dia sebagai text, layer sebagai shape, layer sebagai foto. Jadi kalau kita nak ubah, kita buang je yang kita tak perlu. Nampak kat sini ada berapa layer? Ada text, lepas tu ada shape. Perkara pertama yang kita buat sebelum nak template tu, kita buang dulu mana yang tak nak. Ataupun kalau ada kita nak, maintain je lah. Okay, dari Canva ni. Okay, nampak. Kita nampak dekat sini sebagai video kan. Masukkan teks. Revise sebelum buka balik cuti ni kan. Buka balik cuti PLC group 6. Buka. Yang dah okay lah. Kita balik. Okay. Contoh kat sini saya buat satu template. Okay, satu template daripada online whiteboard ni saya nak ambil dan download. Download sebagai, saya nak download sebagai JPEG. Download sebagai JPEG. Walaupun file ni, walaupun template yang diberi ni adalah, okay, walaupun template yang diberi ni adalah video, tapi kita boleh download sebagai JPEG. Kita boleh download sebagai gambar. Tu kelebihan yang ada dekat Canva. Macam-macam kalau kita explore. Daripada Canva yang kita dah download ni nak masukkan pula, masuk pula dekat Google Drawing. Kat Google Drawing final tu
barulah nak dapat orang komen. Boleh juga. Okey, ni saya dah download dalam daripada Canva. Download masuk sini. Okey, saya akan buka Jamboard pula. Okey, saya buka Jamboard terus menggunakan whiteboard dekat dalam Google Meet ya. Sebab nanti boleh di-share terus. Okey, ni start new whiteboard. Saya ambil. Okey, send. Jadi semua ni akan dapat ya. Okey, ni adalah Jamboard PLC membuat poster dan Google Drawing. Tadi yang kita buat dekat Canva, saya add image, browse. Okey, kita akan ambil di download. Ni yang download tadi. Okey, nampak tak contoh pertama, saya masukkan yang slide tadi tu, saya masukkan JPEG tadi, nak dapatkan respon sebagai picture. Saya add sebagai image. Satu lagi, saya akan set background. Saya masukkan image ni, saya browse, ambil di download tadi. Okey, nampak ya perbezaan? Ini perbezaan saya masukkan sebagai picture. Ini pula saya masukkan sebagai background. Jadi, Jamboard ni dah di-share. Okay, kalau cikgu nak buka Jamboard, siapa yang ada dalam ni? Okay, Puan Ustazah Nuraini dan Sir David. Boleh klik saja link Jamboard yang ada di Meet tu. Dekat share, dekat komen tu ada link dah. Okay, boleh cuba edit. Kalau murid edit dengan menggunakan fungsi saya masukkan gambar, gambar ni boleh terpadam. Ada kemungkinan terpadam kalau 2-3 murid gunakan Jamboard yang sama. Tapi kalau fungsi dengan background, dia tak boleh terpadam. Ada tak link tadi? Ada tak link Jamboard? Sebab biasa kalau saya dah share whiteboard ni, murid boleh masuk terus. Takat ni tak ada yang masuk lagi sini. How to enter the one? Klik saja, klik komen dekat sebelah komen tu kan, ada tak link Jamboard? Link komen. Ada tak? Dekat mana you punya ni ya? Dalam ni ya? Aha. Mana ni sebab already shared to 7. Okay, saya dah appoint as editor. Saya kena pergi drive ke? Saya kena pergi drive ke? Tak payah pergi drive. Klik saja dekat komen ada tak keluar? Nampak komen ya. Okey. Okay, so David just click that one. Okey. Okay, sebab bila kalau dah klik saya boleh tengok. Bila jangan cakap komen tak faham tu chat kan. Oh, dekat chat tu. Okay, ni sekarang dia tak dekat screen. Nampak dekat screen, Sir David dah masuk. Okay, Kak Nuraini, kalau Ustazah Nuraini ada, okay, klik saja, boleh masuk. And Sir, you boleh tengok kat sini fungsi yang ada. Nampak tak dekat sini? Nampak gambar ni bergerak kan? Sebab saya masukkan fungsi sebagai insert picture. Tapi dekat belakang ni benda yang sama, saya masukkan sebagai set background. Jadi, okay, Sir cuba buat mana-mana, cuba edit ataupun tulis scribble. Nampak sini. Kalau misal kata murid, ni murid dah masuk dalam Jamboard saya. Okay. Maksudnya I boleh type sini lah. Boleh try. Dekat duplicate tu. Boleh. Okay. Sir David dah duplicate. Nampak dia dah duplicate. Kalau saya nak minta respon murid.
Okay, saya nak minta respon Sir David in the green sticky note. Okay, Sir David cuba letakkan. Okay, cuba letak any comment, text ataupun picture ataupun shape whatever dekat atas yang saya tunjuk ni. Dekat sticky note warna hijau tu. Saya kena duplicate ke ataupun order? Tak payah duplicate. Tengok ada tak function pen? Ada tak pen insert picture? Nampak kat sini. Ada pen pun tak ada? Tak ada pen? Oh yang sebelah tepi. Okey. Okay, ambil pen warna merah ke warna apa, you just sign there. Okay, nampak? Nampak ni? Okay, in case kalau murid tersilap, okay, tak apalah, janji dah ada. Okay, nampak kan? That one. Ni murid kita dah masuk. Okay, dia masuk sini, kita dah tunjukkan. This one now black color. If I want to change the color, I go up back. Yes, you can. You can just click the pen, then you can choose. There are only 6 colors. Okay. Blue, green, white, yellow and red. Okay. So, okay, just scribble. Okay, contoh macam tu. Kalaulah misal kata ada seorang lagi murid masuk pula. Okay, seorang lagi murid masuk pula, dia pun buat macam ni. Okay, dah ni silap. Lepas tu dia rasa dia takut cikgu marah ke apa sebab dia terconteng kan. Dia pun ada kemungkinan terpadam. Nampak? Dia terdelete. Dah hilang. Nampak macam ni je kan? Dah terdelete. Tapi kalau kita gunakan fungsi set background, masuk gambar, ini tak boleh padam. Boleh kan? Okay, jadi kalau dekat sini just padam je lah. Okay, eraser dah ada, padam. This one, saya nak dapat respon daripada cikgu-cikgu semua. Tuliskan je lah respon. PLC 6, apa yang telah dipelajari, masukkan saja. Kalau tak nak tulis, just type. Okay, just type dekat sini. Type dekat sini. Okay, dah belajar apa sebelum ni? Dah ada belajar Jamboard. Kalau ingat tarikh hari tu, hari bulan. Sorry Jana, kalau tadi dengan pen, kalau saya nak teks, pergi T lah. Pergi T senang. Okay. Kalau nak pakai pen tadi, you just pakai drawing pad tapi nanti tulisan jadi dia akan shivering. Okay, tuliskan saja tarikh. Kalau ingat tarikh hari tu rasa saya buat pada 11 Februari 2021. Okay, tuliskan 3 saja perkara yang telah kita belajar sebelum ni. Okay, ni nampak. Warna biru saya bagi Sir David, boleh pilih warna apa? You just write, you choose that one. Nanti saya akan tambah lagi ada 6 orang. Ambil yang pink lah. Asmida. Okay. Ni nanti dia akan buat. Semua akan ada sticky note untuk respon. Dua, 4, 6 cukup lah kan? Okay. Why cannot delete the 11? Yes, can delete. You just click that one. Click that one, then delete. Okay ya. Sebab nanti Jamboard ni saya akan tinggalkan untuk masing-masing isi. Jadi dah nampak tadi fungsi daripada Canva, kita download, lepas tu kita masukkan dalam Jamboard. Tapi masuk dalam Jamboard tu kita kena masukkan sebagai set background supaya tak akan terpadam, tak akan tersilap. Banding tadi kalau kita masukkan insert picture, nampak tadi boleh terpadam kan? Kalau ni tak. Jadi dia akan pergilah kepada muka surat seterusnya, boleh buat background lain pula. Ini adalah muka surat yang pertama. Okay, jadi Jamboard ni saya akan share kepada grup PLC WhatsApp nanti untuk cikgu-cikgu yang tak masuk hari ni. Okay, tak apa, saya akan sharekan sebab saya nak dapat output. Dari output tu saya akan nak masukkan dalam Jamboard ni. Jadi bila dah dapat Jamboard, link Jamboard nanti, untuk muka surat yang pertama saya boleh bagi Sir David. This one the first page. Okay, Sir David muka surat pertama.
Lepas tu muka surat yang kedua saya akan bagi Cikgu Emilia. Puan Emilia. Apa yang perlu dimasukkan dalam page ni? Masukkan poster yang dibuat menggunakan Google Drawing ataupun menggunakan Canva. Boleh Okey. Nanti Sir David cubalah gunakan Google Drawing, buat, lepas tu download dan buka balik Jamboard ni, masukkan sebagai background ataupun sebagai picture, tak kisah. Tapi saya nak tengok dekat page ni dah ada satu poster. Ni semua cikgu lain akan dapat. Okey rasanya setakat tu je lah hari ni. Kalau ada apa-apa soalan nanti kita akan terus discuss dekat dalam WhatsApp group. Okey. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Tak ada dekat